Sirih berlipat, sirih pinang, sirih berlipat dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Sakinah binti Saleh, pensyarah khusus HMP 3023 Bimbingan Pembangunan Insan. Yang berbahagia mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai penceramah jemputan kami pada hari ini. Panel pertama, Saudari Anis Adillah binti Amlaki. Panel kedua, Saudara Muhammad Nur Akid bin Kama Arifin. Yang berusaha, Nur Syazana Izzati binti Mat Tahir selaku pengarah program Boost Your Confidence, anjuran bersama Jabatan Pengajian Moral Civic dan Pembangunan Karakter. Yang dikasihi, barisan ahli jawatan kuasa pelaksana program serta hadirin sekalian. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas kesudian anda menyertai program pada hari ini. Sebelum kita memulakan majlis, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah bagi melancarkan program kita pada hari ini. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sidang hadirin, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dapat bersama-sama menyertai program perkongsian ilmu secara atas talian yang bertajuk Boost Your Confidence. Sebelum memulakan perbincangan bersama ahli panel kita, terlebih dahulu marilah bersama-sama kita menyaksikan video montaj yang akan ditayangkan. Video ini disediakan bagi menerangkan tujuan perkongsian program pada hari ini. Dan motivasi melalui golongan OKU. Menerusi bagaimana mereka menempuh realiti kehidupan dan amalan harian dengan kekurangan yang ada tapi masih tampil yakin menyerlah. Program ini juga dianjurkan sesuai bagi meraihkan Hari OKU dan sejauh mana keyakinan mereka untuk menyesuaikan diri dalam kalangan masyarakat setempat. Panel kami juga akan berkongsi peluang yang ada dan memberikan inspirasi kepada semua lapisan masyarakat untuk tampil yakin dan berani secara sama rata walau siapapun golongan tersebut dan terus memupuk nilai positif dalam kalangan masyarakat serta menjadi modal insan kepada semua. Saya kira sampai di sini saja calotan ringkas berkaitan latar belakang program ini. Tanpa melengahkan masa lagi, mari memulakan sesi perkongsian bersama dua panel hebat kita iaitu panel pertama, Saudari Anis binti Amlaki. Panel kedua, Muhammad Nur Akid bin Kama Arifin. Untuk pengetahuan semua, slot pertama akan dikendalikan oleh panel pertama, Saudari Anis binti Amlaki. Masing-masing. Manakala slot kedua pula akan dikendalikan oleh panel kedua, Saudara Muhammad Nur Akid bin Kama Arifin dengan perkongsian mengenai keyakinan diri beliau. Masing-masing diberi masa 30 minit untuk berkongsi topik yang dinyatakan dan sesi soal jawab akan berlangsung selepas selesai sejam perkongsian daripada kedua-dua panel. Baiklah, dipersilakan panel pertama, Saudari Anis untuk memulakan perkongsian beliau. Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Terima kasih kepada kita punya pengurusi majlis. Okey, terima kasih juga kepada pengajar kerana telah pun menjemput saya untuk bagi sedikit sharing. Okey, program kita ni lebih kepada sharing lah tuan-tuan. Okey, boleh dengar? Boleh dengar ya?
Program ni kita lebih kepada sharing, and then insyaAllah hari ni saya akan membawa anda untuk menelusuri sedikit sebanyak kisah hidup saya pada hari ini yang mana mungkin boleh menjadi inspirasi, seterusnya semangat kepada rakan-rakan yang berada di luar sana, rakan-rakan OKU maupun yang bukan OKU. Jadi mungkin ada yang tengah struggle yang nak membina jati diri, membina keyakinan diri, yang belum berjaya dan terus orang kata mencuba sehingga mereka dapat mengecapi apa itu maknanya kejayaan. Okey, tapi insyaAllah lah kita akan cuba untuk habiskan masa 30 minit, tapi tak boleh lama lah ya. Kalau nak lama insyaAllah nanti kita nantikan penganjur buat another slot lain pula nanti kan. Bagaimana penganjur? Macam okey. First, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Mungkin ada yang belum mengenali saya, mungkin mereka nampak tapi tak pernah tegur, mungkin ada yang mereka yang orang kata dah pernah tegur tapi tak ingat. Okey, jadi sekarang ni saya akan kenalkan diri saya, siapa speaker anda sekarang. So, saya nama diberi ialah Anis adalah binti Amlaki, anda hanya boleh panggil Anis. Okey, saya berasal dari Kelantan. Dan sekarang ni saya adalah seorang pelajar UPSI semester 6, ijazah sarjana muda psikologi. Dan jenis OKU saya ialah fizikal, OKU fizikal, lumpuh berkerusi roda. Okey, jenis penyakit saya ialah saya didiagnose sebagai penyakit spinal muscular atrophy. Jadi ini saya akan ceritakan sedikit lah ya pada masa saya dilahirkan, macam mana, and then masa saya and then perjalanan saya yang seterusnya. Okey. Yang pertama, saya mulakan dengan masa waktu saya kecil, saya dilahirkan. Alhamdulillah saya dilahirkan normal. Namun pada waktu umur setahun lebih saya mengalami demam panas yang teruk sehingga dapat sawan, dan semuanya orang kata mata tu macam mata putih saja, bibir biru, dan semua itulah macam mana orang sawan yang mengalami sawan tu kan. And then saya selalu ulang-alik ke hospital sehingga nurse kat sana dah kenal siapa namanya Anis tu. Jadi dan pada umur 7 tahun saya dah mula berhenti demam panas sebab ada yang cakap cuba try suplemen ni. And then saya jumpa satu suplemen Sky Emotion nak iklan sikit kan. Mungkin ada antara anda yang di luar sana mungkin tak dapat lagi orang kata suplemen untuk sawan tu, mungkin boleh cubalah Scott Emulsion tu, minyak ikan koi, bagus ya. Jadi masa waktu saya tadika, masa sebelum tu saya masuk tadika. So tadika saya ni bersekolah di sekolah yang biasa lah ya, tadika yang biasa. Dan pada umur 5 tahun tu saya start pakai wheelchair. Biasanya soalan ni famous. Kalau saya ada interview ke apa, dia orang akan tanyalah start bila Anis start pakai wheelchair. Okey, pada waktu ni Anis pakai wheelchair pada umur 5 tahun. Pada waktu tu bila Anis dapat je wheelchair tu, Anis macam okey, Anis dah dapat wheelchair. Okey, Alhamdulillah, saya suka, happy sangat sebab apa? Sebab wheelchair itulah yang akan bawa Anis. Contohnya tak adalah mak ayah Anis nak dukung Anis, selalu kan nak angkat sana sini. So dekat tadi kata Anis mula pakai wheelchair masa umur 5 tahun. Okey, jadi ada saya seorang, saya teringat ada kawan saya ni, dia kecil je orangnya. Tapi saya teringat di mana kalau saya naik kursi roda tu, dia tanya kenapa? Kenapa? Ni kursi apa? Ni kereta ke? Kenapa ada tayar kan? Jo, kenapa awak naik? Kenapa saya tak boleh naik? Awak turunlah, boleh tak saya nak naik pula? Jadi, itulah kenangan saya masa saya kecil. Mula-mula saya dapat wheelchair ya, tayar besar masa tu, manual kan. Okay, dan masa masuk sekolah rendah, saya bersekolah menengah semuanya, sekolah rendah semuanya, saya tak pakai wheelchair yang elektronik, lebih kurang lah elektrik, motorized wheelchair. Jadi saya kat situ masa umur berapa tingkat darjah 5 saya dapat kursi roda yang elektrik tu. So masa tu memang semualah
Langgar, habis langgar. Kalau tak percaya, kita tanya cikgu saya. Mungkin ada antara kita yang menonton ni, cikgu-cikgu saya ya. Adalah saya yang saya langgar macam-macam lah saya langgar. Langgar tong sampah, langgar pintu semuanya. And then lastly tercabut dah dia punya enjin. Sebab masa tu enjin tu dekat tayar. So kalau masa tu kalau langgar apa-apa je memang orang kata rosak teruk lah. Lepas tu kemudian saya start guna wheelchair saya balik masa saya masa saya darjah 6. Masa tu UPSR saya guna wheelchair manual. Okay, and then masa sekolah menengah juga saya pun masuk semuanya sekolah ni semua aliran perdana. So one day cabaran bermula lah selepas namanya makhluk SPM. Okay, saya share kenapa saya kenapa ada apakah cabaran yang saya hadapi masa SPM. Ya, start selepas SPM tu bermulalah situasi di mana ada yang kutuk, ada yang jatuhkan semangat saya untuk mencapai cita-cita. Ya, sebagai yang telah kita sudah maklum saya cita-cita saya ni saya nak jadi seorang doktor. Ya, macam-macam lah. Ya, yang datang, yang cabaran, orang kata datang beritahu, ya awak tak boleh jadi doktor, awak macam ni, awak macam mana nak bantu orang. Okay, jadi saya rasa macam saya ni it's okay, ikut akulah, itu cita-cita aku. So kenapa korang macam ni? Saya berlakulah benda-benda yang macam tu sehingga macam kenapa orang terlalu cakap aku ni tak boleh jadi doktor. So berlakulah macam tu. So tapi saya even orang kata macam tu saya tak akan putus asa. Saya terus juga impian saya tu untuk jadi seorang doktor. Saya tak kisah orang nak kata apa ke, tak boleh ke, boleh ke, semua program berdasarkan perubatan sains pada masa tu saya join. One day saya join Carnival Lepasan Sekolah Bahasa ni waktu saya SPM, result tu belum keluar. Ya, jadi ada seorang doktor ni, saya pergi tanya dia lah, macam mana cara nak jadi doktor ni, doktor? Tiba-tiba dia diam. Kenapa dia diam? Ini saya rasa macam pelik ni doktor ni, kenapa dia diam kan? So sambil tengok saya atas bawah, belagaknya doktor ni kalau dalam hati. Okay, jadi bila tengok macam tu, so dia ada satu perkataan yang dia keluar. Yang memang tersangatlah memberi kesan pada emosi saya. Boleh, dia kata, tahu tak dia kata apa? Dia kata, boleh ke jadi doktor? Saya tak pernah lagi tengok orang pakai kursi roda jadi doktor. Memang kali ni memang saya rasa nitik air mata saya kat situ juga. Tapi tak adalah tunjuk ke orang kan, malu lah tunjuk ke orang kan. Okay, jadi kat sini kita boleh kata yang tak semua orang sekeliling sokong kita, support kita untuk kita berjaya. Termasuk adik-beradik, sahabat handai, mungkin malah yang tidur sekata dengan kita pun susah untuk dapatkan support tu. Jadi mereka kalau ada pun yang kawan-kawan kita mungkin ada yang jenis yang menjatuhkan semangat, mereka gelak je kat kau. Kalau ada tu, alhamdulillah itu adalah bonus. Jadi apa-apa pun kalau keyakinan diri ni, kita sebenarnya dari segi aspek keyakinan diri beralih kepada kita punya tajuk aspek keyakinan diri ni, kita kena tengok ya apa konsep keyakinan diri ni sebenarnya. Konsep keyakinan diri ni dia ada dua tau. Dia ada keyakinan diri, betul-betul keyakinan diri, dan dia juga betul-betul orang kata ataupun dia terlalu berkeyakinan, orang kata overconfident. Ya, jadi kita perlu tahu apa yang dimaksudkan keyakinan tinggi tu. Adakah seseorang yang masuk dalam bilik mesyuarat ataupun dia bercakap berdepan dengan khalayak ramai, bercakap dengan suara yang lantang, memberi pelbagai hujah dan mengabaikan pendapat orang lain. Jadi pada asalnya mungkin kita akan lihat dirinya tu sebagai seorang yang berkeyakinan tinggi, tapi apabila diselami suara yang lantang mungkin untuk menyorokkan kelemahan yang lain. So hujahnya yang pelbagainya kita boleh tengok ya. Dari sini adakah sikap yang diterima sebagai seorang yang berkeyakinan tinggi dan boleh berjaya. Jadi kita tengok kita ada satu tips ni. Biasanya keyakinan diri ni dia bukanlah sesuatu sikap yang terus diperolehi apabila kita dilahirkan. Ianya perlu dibina. Ya, jadi dari sini kita boleh tengok daripada segi cerita-cerita saya tu, saya akan tambah lagi lah
Selepas ni apa yang akan saya sampaikan kepada anda itu baru hanya pada waktu SPM. Okay, jadi saya tak habis lagi cerita ni. Saya nak teruskan cerita saya dulu and nanti kita tengok. Ya, okay. Pas saya masuk kat situ, tadi ada yang cikgu doktor ni kan yang kata ada ke doktor kursi roda. So bila balik dari program tu saya nangis 2 hari tau dalam bilik seorang-seorang. Saya pendam sebab saya tak nak adik-beradik saya, mak ayah saya tengok air mata saya. Saya bangkit dengan niat aku akan buktikan kau sekarang nanti one day, beberapa minggu one day aku akan berjaya. Akan jadi doktor juga. So saya kemudian beberapa minggu tu kemudian keluarlah result SPM di mana result saya tersebut tu menjatuhkan lagi semangat saya untuk jadi seorang doktor. Jadi pada waktu tu saya rasa macam sebab saya dapat 2A sahaja sebab saya adalah merupakan harapan sekolah. Jadi saya cuba untuk bina balik kan, bina balik kita punya result tu semua. And then saya dapat result SPM tu rendah berbanding dengan result percubaan. Ya, jadi saya bangkit lagi waktu tu, ramailah yang datang yang tanya. Waktu tu adalah wartawan juga datang. Dia tanya, kenapa masa PMR awak dapat 7A tapi SPM awak tak dapat pun 7A. So ayat tu sebenarnya kita boleh gunakan lah sebab ni masa kita tengah down kan, tengah emosi tengah drop. So tak elok lah pada masa tu. Jadi saya rasa macam it's okay, tak apa. Apa-apa pun yang datang saya akan teruskan juga sampai saya nak jadi doktor. So bila saya dengar ada lagi yang doktor-doktor sebelum ni dia kata kalau nak menjadi doktor kena masuk matrik. Okay, waktu ni lah my journey is begin. Saya masuk college matrikulasi. Sebelum saya pergi college matrikulasi tu, saya call. Saya dapat matrikulasi Penang. Saya call matrikulasi Penang kata minta maaf kami tak ada accessibility ataupun facility untuk OKU. Jadi kalau boleh try call jabatan college matrikulasi, ya, jabatan tu. Jabatan pelajaran rasanya KL tu. And then saya call and then diorang bagi tiga jenis college matrikulasi Johor, college matrikulasi Perak dan juga college matrikulasi Kedah. Jadi saya tak tahu kenapa saya pilih college matrikulasi Kedah. Saya call Kedah dulu, saya rasa macam tak apalah aku call je lah Kedah. So saya call Kedah. Call college matrikulasi Kedah ni dalam singkatan words dia KMK. Saya call KMK and then saya dapat tahu daripada hal ehwal dia kata sebelum ni pun dah ada yang berkursi roda. Jadi saya rasa semangat, saya rasa macam nak sambung juga untuk ke College Matrikulasi Kedah. Okay, jadi sekarang ni kita punya slide, contohnya slide yang boleh nextkan slide untuk kita tengok secara detail macam tu. Yang okay. Yang ni, so apa yang saya buat masa tu sebab saya punya nakkan kejayaan tu, kita perlulah ada desire, kita perlulah ada ilmu. Jadi saya rasa yang saya perlulah menambah ilmu saya untuk saya jadi seorang doktor. Ya betul? Okey, bila kita nak jadi seorang doktor, kita kena ada ilmu, kita kena ada tindakan, kita kena ada keinginan, kita kena ubah attitude kita. Okey, slide sebelum. Okay, bila masuk College Matrikulasi Kedah, waktu ni journey saya bermula. Saya tak pernah pun berpisah dengan keluarga, saya mengorak langkah untuk jadi berani. Asalnya saya takut, tapi kalau saya takut, sampai bila-bila saya takkan boleh jadi doktor. Saudara mara datang, tanya, kau ni biar betul nak pergi Kedah? Betul ke nak pergi Kedah? Datang, tanya. Kenapa ni diorang ni tanya? Dalam hati kita lah, dalam hati saya lah. Okay, kenapa ni? Okay, boleh ke? Sana tak ada yang jaga makan minum kau. Sana tak ada yang boleh jaga pakaian kau. Siapa nak pakai kau baju, apa semua. Lepas tu, saya pun katalah, insya-Allah aku ada Allah. Aku ada Allah. Allah yang akan jaga saya.
saya tawakal. Sebab saya yakin bila kita nak belajar, Allah akan mudahkan. Okay, Allah akan mudahkan. So kat sana dipermudahkanlah untuk jumpa kawan saya, kenal. Dan saya yakin kat sana saya kenal. Tapi ada seorang ni, ada yang kenal kawan saya yang seorang ni dia kenal daripada tuition. Saya tak tahu juga dia sambung kat situ. Jadi saya pun ajak dia. Automatically dia masuk tu, jumpa dekat depan pintu. Masa tu dekat depan pintu KMK tu, saya jumpa dia. Awak. So saya pun dia pun masuk. Dia masuk, nak tak duduk dengan saya? Dengan saya lah, jom duduk dengan saya bersama. Saya tak rapat dengan dia sebelum ni, tapi tak tahu kenapa Allah mudahkan. Dia akan masuk, dia masuk bilik tu and then, okay saya nak, dia kata. Alhamdulillah, nampak tak kat situ, Allah mudahkan. Bila kita nak belajar, bila kita nak sambung, nak cari ilmu, Allah akan mudahkan jalan kita. Jadi, pada masa tu kat sana memanglah orang kata dipermudahkan lah. And then kali pertama saya nak balik bercuti dari Kedah tu, saya cabar diri saya untuk balik tanpa ibu ayah saya datang ambil saya. Jadi saya naik bas sendiri. Siapa sangka orang yang tak boleh urus diri ibarat tak ada kaki, dengan izin Allah sampai ke kampung dengan bas dari Kedah. Alhamdulillah, saya pun tak sangka yang tu. Jadi bila sampai je, memang mak ayah saya terkejut kan. Sebab mula-mula tu memang mak ayah saya lah. Biasanya dia kata, boleh ke kalau agak-agak kalau balik dengan pas. Jadi saya pun nak cuba. Sebab masa tu dekat dalam kita punya orang kata ni, dalam apa tu, college tu, kita ada bas yang dikhaskan. Macam kalau kau UPSI pun ada kan bas yang dikhaskan untuk balik Kelantan and then sekali. And then pada waktu tu saya macam bila nak naik bas ke apa semua tu, saya tawakal je. Bila saya datang, ada je Allah hantar talinya untuk bantu saya untuk naik bas. So dia orang usung naik ke atas, ramai angkat. So Alhamdulillah saya sampai ke rumah dan bercuti macam orang lain juga. Okay, itu adalah daripada sedikit mengenai cerita saya dekat KMK lah. Jadi saya nak ni sebab masa sedang mencemburui kita. Jadi niat yang pertama, kat sini saya nak highlight di mana kita perlu ada impian. Kita perlu ada impian. Kenapa kita perlu ada impian? Sebab impian tu lah yang membuatkan kita untuk bertindak. Untuk kita cari ilmu. Ya, jadi kita sebagai seorang manusia kita perlulah, saya nasihat pada diri saya sendiri juga, kita perlulah untuk sentiasa mencari ilmu. Jadi jangan pernah berhenti belajar. So next ialah saya akan kisah bagi tahu pada anda masa saya start lah habis Kolej Matrikulasi Kedah, saya sambung pengajian ke UPSI. Masa tu saya tak ada orang kata tak ada dapat tawaran mana-mana lah. Saya dah di rumah selama 8 bulan sebab semua orang masuk U, tapi saya lambat sikit. Sebab masa tu saya tengah minta macam-macam jenis lah universiti, sebab hari tu saya tak tahu pula yang UPSI menyediakan untuk mereka yang berkursi roda ataupun OKU, menyediakan fasiliti tu. Jadi saya adalah orang yang pertama mereka terima untuk jadi sebagai inilah untuk pelajar OKU yang berkursi roda. Dan kat UPSI saya sekarang ni saya seorang yang berkursi roda. Jadi kalau sesiapa yang pernah pergi UPSI tu nampak saya kesana ke sini. Pergi ke kelas dan semua. Alhamdulillah sekarang ni kita dah ada van mobility OKU dan UPSI providekan untuk pelajar berkeperluan khas. Ya. Okay, jadi masa tu saya tak minta kita punya UPSI, saya minta yang lain sebabnya saya rasa macam yang lain tu ada kemudahan. So bila dapat saya teraja minta UPSI, Alhamdulillah UPSI terima saya dan saya continue saya punya journey. And then masa mula-mula tu memang kata masalah pelajar ke apa semua tu, masalah kawan. Kawan ada masalah kawan, biasalah bila kita berkeperluan khas, adalah yang jenis macam contohnya biasalah muda-muda kan, muda-muda ni orang nak pergi jalan-jalan sana, jalan-jalan sini. So saya tak pernah ikut. So jatuh lagi saya masa tu, saya orang kata stres lah, depressed masa tu.
So saya stres, saya continue, saya apa-apa pun saya pegang, saya tawakal pada Allah. Saya tahu saya ada Allah. So yang pertama tips kebina keyakinan diri adalah source. Nah, yang pertama apa? Source. Source tu adalah sumber daripada Allah Ta'ala. Itu yang Islam kat sini, sumber kita daripada Allah Ta'ala ataupun Tuhan kita. So bila kita dah pegang satu tu, kita bergantung kepada Allah, insyaAllah apa yang ada memang akan datang dengan sendirinya. Okay. And then pada waktu tu saya adalah maksud saya suka bersosial. Saya jenis yang tak suka duduk saja sebab saya rasa saya nak contribute. Saya nak contribute pada orang ramai, saya nak bagi value pada orang ramai. Ya. Jadi saya ambil langkah, saya mengambil langkah untuk ambil macam-macam lah. Saya masuk saya masuk punya kelab and then saya dilantik menjadi presiden. So, sekarang saya mantan presiden OKU-UPSI, kelab OKU-UPSI di persatuan OKU-UPSI lah, ataupun nama dia kelab IMUPC. And then masa tu saya belajar lah macam mana saya nak orang kata nak handle macam-macam lah jenis OKU. Saya nak handle yang mereka yang penglihatan. Saya belajar semua tu. Dan kita belajar daripada apa yang kita lalui. Cabaran kita tu kita belajar. Dan apa yang kesilapan kita yang kita buat, kita baiki, kita modify, kita copy daripada orang yang lebih berjaya, and then InsyaAllah kejayaan akan menanti. So sekarang ni saya nak highlightkan di mana kita perlulah ada impian. So bila kita ada impian, impian tu yang menentukan kita bagaimana kita nak bertindak. Ya, bagaimana kita nak bertindak. So daripada impian tu kena tulis. Saya tulis. Okay, tulis apa impian kita. Sebab apa yang kita tulis tu adalah impian. Kalau yang tak tulis, itu bukan impian. Itu adalah mimpi. Inilah apa yang cikgu saya ajar saya. Okay, dan ni semua saya start daripada result lah kan. Result ni apa yang kita nak. So kita nak jadi, contoh saya tadi saya nak jadi doktor. So apa yang saya buat? Apa yang saya buat? Saya bertindak. Action. So action saya bertindak. Tak apa, aku nak juga. Aku akan bangun juga, bangun. Sampailah saya buat tindakan tu. And then ubah kita punya attitude. And then ada decision. Bila kita ada attitude, kita akan ubah, kita akan ada keputusan kita, betul tak? Okay, and then kita punya keinginan, and kita boleh control kita punya emosi. Kita boleh, orang kata, manage kita punya emosi. Okay, and then mindset, okay, versus mental block. So mental block ni dia biasanya sentiasa ada. Kau tak boleh lah, kau ni lah, kau tu lah. Okay, so mindset kita kena sentiasa positif. Cari dalam YouTube banyak yang kata-kata positif, banyak yang kata terapi-terapi positif yang kita boleh tengok. Dan semua tu kita bermula dengan diri kita sendiri yang buat tindakan. And then kita cari knowledge untuk dapatkan skill-skill tersebut. And then values kat sini yang saya highlightkan pada tadi, iaitu masa kita bagi contribute pada people. Masa ni lah kita akan gain kita punya keyakinan diri kita untuk menjadi seorang yang lebih baik. So kita tahulah ni, who am I? Kenali diri kita. Okay, di sini kita dapat kenal diri, potensi diri kita. Bila kita ada keyakinan diri, semua ada sesuatu benda kelebihan itu akan datang. Yang paling penting ialah source. Ya, itu source daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum saya, kita ada berapa minit lagi ya? Sampai 9.40 insyaAllah Anis. Okay, kita dah 10 minit lagi. Okay, tak apa, sempat lagi. Jadi bila kita ada source, kita yang tu adalah dari segi inilah, dari segi kita punya yang bukan kerohanian tu. Yang pertama niat, tulis impian, and then yang kedua mindset, yang ketiga cari ilmu. Belajar kesilapan, copy dari orang yang dah berjaya, dan baiki, modify, kejayaan pasti menanti. And then yang keempat ialah tindakan, dan selepas tindakan akan dapatlah result. Okay, dari itulah saya belajar. Sebenarnya saya belajar tu sebab sekarang ni saya tak cerita lagi kan sebab kenapa seterusnya tu selepas saya nak jadi doktor and then masuk UPSI, saya rasa dapat
kos psikologi. Saya rasa kos psikologi ni mampu untuk saya capai punya impian. Even tak jadi doktor yang fizikal, insya-Allah saya akan teruskan impian saya tu jadi doktor. Ya, doktor pakar psikologi, insya-Allah. Doakan ya. Okay, insya-Allah. And then dari sudut kerohanian, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Yang tu yang pertama. Yang pertama apa? Jaga hubungan kita dengan Allah. Ya. Yang kedua, jaga solat, disiplin. Disiplin bila kita nak tengok masa kita ni diberkati atau tidak, kita tengok kita punya solat kita. Ya, bagi Islam ya. Okey, jaga solat. And then bila kita tengok jaga solat, bila kita jaga solat, Allah akan jaga kita. Jaga hubungan dengan ibu bapa, dapatkan restu, minta ibu ayah doakan kita. Kesannya macam tu lah. And then yang ni lepas saya masuk ni, and then PKP datang, yang PKPB datang, saya decide untuk buat bisnes. Alhamdulillah sekarang saya telah pun di upgrade jadi stokis Kelantan, stokis popcorn. Saya berniaga popcorn. Kalau korang kenal lah, Ants Popcorn. Nampak dah belakang. Okay. Jadi saya dapat jana pendapatan di rumah. Alhamdulillah, dan saya banyak belajar daripada daripada kita punya untuk bisnes. So kalau bisnes pun kita kena cari juga ilmu. Ya, cari juga ilmu sebanyak mungkin sebab kita nak apply ilmu tu. Ya, daripada bisnes ni saya dapat belajar banyak benda, banyak perkara, iaitu daripada kita jaga hubungan dengan Allah. Sebab apa? Kita bila ada je kita bila kita berniaga ni, kita bergantung 100% kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita nak ada, orang kata nak ada stok banyak-banyak ni, dia perlukan orang kata keyakinan diri, risiko tu, nak tanggung risiko tu. Ya. Jadi bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, insya-Allah Allah akan bantu kita. Kita ada keyakinan tu. Ni adalah source yang penting, sebab saya letakkan nombor 1 source tu. Ya. Jadi saya pun ambil lah, masa tu saya ambil stok banyak sebab saya bermula daripada awal lagi. Saya bermula daripada dropship dulu. Saya bermula dari dropship, and then saya upgrade jadi agent, and then upgrade lagi jadi mini stokis. And then alhamdulillah sekarang dah dapat jadi stokis Kelantan untuk Ants Popcorn. Jadi saya nak mengajak OKU di luar sana ataupun yang bukan OKU sekalipun, apa-apa je yang mendatang, korang boleh, orang kata, tentang je benda tu. Tolak benda yang negatif, ambil yang positif. Setiap hari, pagi-pagi, di depan cermin, bagi motivasi pada diri kita sendiri. InsyaAllah apa yang kita cakap pada diri kita tu akan tertunai. Sebabnya dia masuk dalam sistem minda kita. Ya, dalam sistem minda kita, bila kita cakap dengan diri sendiri, ataupun orang kata self talk. Self-talk di depan cermin. Kita cakap di depan cermin, okay, you are the best, you are the winner, you are the macam-macam lah. Korang boleh letak macam tu, siap pagi bangun, okay, dengan penuh motivasi. Ya, dan macam mana kita nak perbaharui motivasi, iaitu dengan menimba ilmu. Banyak kat YouTube macam-macam ilmu yang kita nak cari. Ya, okay. Jadi saya belajar semua ni, alhamdulillah. Sebenarnya saya ambil ni daripada saya punya Sifu. Saya join je saya join je kelas-kelas, contohnya kelas tu sama dengan Dr. Azizan. So kalau siapa-siapa yang kata yang familiar dengan teori ni ataupun tips-tips ni, memang daripada Dr. Azizan. Saya ambil daripada beliau punya ni. Jadi saya apply kepada kehidupan kita. Memang semuanya akan berlaku di sekitar tu. Okay. Jadi sebelum saya saya stop, jadi saya ada sediakan satu video, mana video tu mungkin video ni dapat mampu membantu anda. So okay, sekarang ni ada lagi profile Upsipreneur. Ni adalah profile Upsipreneur, termasuk untuk yang usahawan punya ni lah, di bawah UPSI. Jadi siapa-siapa yang nak kata nak jana pendapatan, nak teruskan minat anda. Okay, love what you do what you love. Okay, and then
sekarang ni kita masa telah pun mencemburui kita, jadi saya tinggalkan anda dengan satu YouTube. Mungkin ini akan boleh membantu anda untuk dapatkan lebih lagi kata confident, untuk bina lebih lagi confident pada diri anda. So buat, okay, anda buat, anda dapat, insyaAllah kejayaan pasti menanti. Okay, silakan roll it. Kalau korang tengok video ni, kalau korang tengok video ni, diharap kalau korang tengok video ni, diharap korang boleh buat pada setiap pagi. InsyaAllah korang akan menjadi seorang yang sangat positif. Sekarang ni jika nak, korang boleh baring ataupun korang boleh duduk di tempat yang selesa. Dan jika nak, korang tarik nafas selama 2 saat, laju tahan nafas selama 5 saat, dan lepas segala-galanya. Tarik lagi, lepas. Tarik lagi, lepas. Jika nak, korang tenangkan fikiran korang. Jangan fikir apa-apa masalah. Just dengar apa yang dikatakan dan ikut di dalam hati. Korang boleh bernafas macam biasa dan dengarkan lagu ini kalau korang tengok video ni. Dan jika harap korang boleh buat pada setiap pagi, InsyaAllah korang akan menjadi seorang yang sangat positif. Aku tahu sekarang aku bangun pada hari ini, ataupun korang boleh duduk di tempat yang selesa. Aku bang dan kena korang pada hari selama 2 saat, laju tahan nafas selama 5 saat, dan lepas segala-galanya. Tarik lagi, yang bagus. Aku bangun. Tarik lagi, lepas. Jika nak, korang tenangkan fikiran korang. Jangan fikir apa-apa masalah. Just dengar apa yang dikacakap dan ikut di dalam hati. Korang boleh bernafas macam biasa dan dengarkan lagu ini dan ikut suara Dika. Aku tahu aku bangun pada hari ini. Aku bangun pada hari yang bagus.
Aku bangun pada hari yang baik. Ini adalah hari yang baru. Ini adalah kejayaan yang baru aku nak capai. Setiap hari aku belajar benda yang baru. Aku yakin aku boleh berjaya pada hari ini. Disebabkan aku tahu setiap hari aku berjaya, kejayaan kecil membawa kepada kejayaan yang besar. Aku tahu aku dah melalui banyak pengalaman yang sakit. Aku melalui banyak dugaan. Tapi aku tahu semua itu adalah proses bahagian besar sebelum aku nak capai kejayaan aku. Aku tahu aku ni hebat. Aku ni berjaya. Aku seorang yang cantik. Aku seorang yang handsome. Aku seorang yang kacak. Aku seorang yang berani. Aku seorang yang yakin pada diri sendiri. Aku seorang yang kaya. Aku seorang yang hebat. So, apa yang aku cakap semua orang akan dengar. Apa yang aku cakap semua orang akan hormat aku. Aku tak pernah putus asa. Macam mana sekali dugaan yang ada dekat aku. Aku tak pernah give up. Aku tak pernah jatuh. Disebabkan aku tahu aku belajar banyak pada yang buruk. Aku belajar banyak apabila dugaan ada dekat aku. Aku tahu kejayaan aku masih dekat. Aku tahu kejayaan aku dekat lagi. Aku tahu kejayaan aku tak lama lagi. Dan aku tak tahu apa perasaan give up. Aku tahu aku ni boleh. Aku yakin aku ni boleh. Aku pasti berjaya. Aku yakin aku berjaya. Aku confirm aku berjaya. Macam mana sekali orang cakap dengan aku. Macam mana sekali orang kutuk aku. Macam mana sekali aku nangis. Macam mana sekali aku stres. Macam mana sekali dugaan yang dekat aku. Lagi sekali aku cakap, aku tak akan give up untuk capai impian aku. Disebabkan aku tahu macam mana kalau aku give up, impian aku lagi sakit daripada aku give up. Disebabkan aku nak kejar impian aku. Aku yakin, aku confirm, aku pasti berjaya. Sekarang ni jika nak korang buka mata. Enjoy your day. Assalamualaikum. Saya Harun Kamaruddin, mahasiswa UPSI. Dengan ini, saya ingin menjemput anda untuk menghadiri satu program Boost Your Confidence. Akan berlangsung pada 28 November 2020. Pada hari Sabtu ini, jumpa anda di Google Meet. Saya Muhammad Taufik bin Bahari dan saya Hafizan Kamaruddin. Kami ingin mengajak anda untuk menyertai Boost Your Confidence pada 28 November ini hari Sabtu pada pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi dengan menggunakan medium Google Meet. Ayo sama-sama kita menyokong, kami menyokong. Hai, saya Muhammad Fahmi. Saya Iqbal Hadi Zamri. Kami ingin menjemput semua mahasiswa UPSI untuk menghadirkan diri ke program Boost Your Confidence yang dianjurkan oleh Pelajar Pendidikan Moral pada 28 November 2020 pada hari Sabtu jam 9 pagi hingga 11.30 pagi di Google Meet. Saksikan kami mahasiswa UPSI Menyokong sekeras-kerasnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aizam daripada pelajar ISMP Pendidikan Kanak-kanak ingin menjemput anda semua untuk menyertai program webinar yang dianjurkan oleh pelajar pendidikan moral, iaitu program Boost Your Confidence, di mana mari sama-sama kita menyokong program ini untuk meningkatkan tahap kesedaran kita. Saya sokong. Di Malaysia, hak-hak golongan OKU dimartabatkan dalam peruntukan Akta Orang Kurang Upaya 2008, Akta 685. Ia mengtakrifkan OKU sebagai golongan kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang boleh menyekat penyertaan penuh serta berkesan mereka dalam masyarakat. Pelbagai insentif disediakan kerajaan dalam membantu golongan berkenaan, namun masih ada beberapa perkara yang perlu dipandang serius bagi memelihara hak OKU. Sempena Hari OKU sedunia,
Ever been in a position when you're always asking why? Thinking that your tears will never dry. Every time that you glance at the sky, your mind's there, but you know you don't got the wings to fly. You feel the wind gently touching your skin, and the voices from within are yelling you shouldn't try. But you're not listening, on your face is a grin. You take the chance even if you shoot into the ground. The world says no, but you say yes. Don't let the negativity take over, do your best. The road you're paving causes feelings that are hard to express, but I promise you that at the end lies the success. Your chest is heavy, all the burdens you carry are slowly taking a toll on your mental inside. I want you to give me a promise and you to truly be honest, that giving up is never going to be what you decide. I know that you've been running your whole life, walking through the darkness with practically no light, feeling depressed, under pressure, a low life, like there's no one to help you to get through all the cold nights. Look in the mirror, tell me, what do you see? Terima kasih semua sebab masih bersama kami. Tadi merupakan video montaj program ini. Kerana beberapa masalah teknikal, kami paparkan semula video tersebut untuk tontonan semua. Seterusnya, dipersilakan panel kedua kami, Saudara Akid, untuk berkongsi mengenai dirinya. Suara satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati saudari Nur Syazana selaku pengarah program, barisan jawatankuasa program, seterusnya penonton-penonton yang saya hormati. Okey, jadinya seperti tadi kita dah melihat dan mendengar perkongsian daripada saudari Anis yang mana beliau, kita boleh lihat ke arah perniagaan, keusahawanan dan juga kedoktoran lah kan. Okey, jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Nama diberi dulu, kini dan selamanya adalah Muhammad Nur Akid bin Kamal Arifin. Saya berasal daripada negeri Kedah Darul Aman dan saya merupakan pelajar semester 5 ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskanlah untuk slot yang seterusnya. Okey, jadinya saya sebenarnya dilahirkan sebagai seorang normal. Perjalanan hidup sebagai seorang yang normal tu hanyalah sampai darjah 3, yang mana semasa darjah 3 saya demam dan dihantar ke klinik lah untuk mendapatkan rawatan. Jadinya, apa yang berlaku adalah kerana saya seorang yang mempunyai penyakit G6PD, yang mana saya perlulah berhati-hati dengan ubat-ubat. Ada setengah ubat yang saya tak boleh makan kerana dia akan bertindak balas dengan badan. Jadinya mungkin nasib saya di situ kurang baik, kerana pada ketika itu apabila klinik yang yang ibu bapa saya hantar adalah klinik pakar dan bukannya orang kata klinik yang biasalah, kerana bila dah kata titlenya pakar, jadi kita anggap bahawa kesilapan-kesilapan seperti ini tidak patutlah berlaku kan. Jadinya itulah benda dah berlaku, jadi nak buat apa, nak fikir kan. So kita jalani kehidupan. Jadinya apabila diberi ubat yang salah, jadinya ubat tersebut bertindak balas dengan saya di dalam badan dan menyebabkan saya disahkan masa tu menghidapi penyakit yang diberi nama Stevens-Johnson Syndrome, yang mana penyakit ini kalau tuan-tuan dan perempuan search adalah salah satu penyakit yang orang kata rare lah di dunia ini. Dalam tak ramai yang kena tapi ada. Kalau orang muda kata kami tak ramai tapi kami ada. Macam itulah perumpamaan dia. Okey, jadinya setelah benda ni dia kalau boleh saya terangkan serba sedikit lah tentang macam mana apa itu Stevens-Johnson Syndrome kan. Okey, jadinya dia lebih kurang kepada demam campak. Dia macam demam campak lah. Tetapi dia punya kesan tu ada lebih teruk, iaitu macam kalau kita tahu demam campak dia ada bintik-bintik di badan.
Dan untuk di Steven Johnson Syndrome juga, itu memang ada. Tetapi dengan dia jadi macam saya berada di hospital selama 1 bulan, yang mana 2 minggu pertama kalau saya tak silap lah, saya menghabiskan setiap hari untuk waktu 1 minggu ataupun 2 minggu pertama lah. Satu hari saya mesti habiskan 1 kotak tisu tu. Kerana bila saya batuk, dia akan batuk berdarah. Dia akan mulakan kahak yang berdarah lah. Dan seterusnya, bibir saya dia jadi macam terbakar. Dia akan menjadi hitam semua ni. Jadi siapa kawan-kawan saya yang kenal saya, dia akan nampak macam saya merokok. Tapi sebenarnya tak. Dia macam tu. Sebab itu adalah parut yang mana kita kata salin kulit bibir yang baru. Kerana kulit bibir yang sebelum ni dia terbakar. Dia umpama kulit ayam yang bila kita bakar kan jadi hitam tu. Sama macam tu. Okay. Jadi seterusnya dia akan menyalin kulit lah. Kiranya kulit tangan saya, tangan dan kaki semua orang kata tercabut. Maknanya kena tunggu, saya masih ingat lagi jari kaki saya semua tak ada kuku. Jadi masa tu kita tahu kuku ni fungsi dia untuk melindung apa semua kan. Okay, jadinya masa tu Alhamdulillah selepas 1 bulan saya kembali normal lah. Kembali normal tapi perlu melakukan follow up ataupun orang kata mendapatkan rawatan susulan lah. Dan selepas habis sebulan rawatan susulan, settle lah orang kata kan. Sihat Alhamdulillah balik. Cumanya masa tu selepas beberapa bulan tak silap saya sakit mata. Jadinya lagi sekali kita memberi kepercayaan kepada klinik pakar yang ada title pakar tu. Kita masih bagi keyakinan kepada mereka dan pergi jugalah. Kali ni pergi klinik pakar mata dekat Alostar. Dan kalau siapa yang duduk kat Alostar, klinik mata pakar tu tahu saya rasa kan, tapi saya tak naklah sebut kan. Jadinya bagi ubat yang silap juga. So apabila memberi ubat yang silap, sebab kali ni sakit mata kan, jadinya apabila bagi ubat yang silap, saya teteskan di mata saya selalu kalau ikutkan, kita kan ada cara nak gunakan, macam kita nak drop water drop tu dekat mata kita, mungkin daripada tepi ke kanan apa semua kan. Masa tu saya tak berapa pandai lagi nak menggunakan, jadi saya teteskan terus ke anak mata kirinya straight lah. Dan benda tu bertindak balas juga, jadinya anak mata saya tu luka dan meninggalkan paruh. Kini saya dikenali sebagai Akid Sharingan. Gitu. Okay. Jadinya bila benda macam tu, yang tu juga kita daripada Steven Johnson Syndrome tu dah satu. Dan benda untuk yang luka di mata ni pula adalah satu yang mana mengganggu pelajaran saya selama beberapa tahun. Tapi Alhamdulillah tak adalah yang orang kata tangguhkan kan. Masa tu sebab sekolah rendahan. Jadinya apabila luka ni, dia silau. Dia silau yang teramat sehingga kan saya ingat lagi waktu saya nak ke sekolah, ketika tengah siap-siap nak bersarapan, ibu bapa saya terpaksa tutup lampu. Kan waktu subuh dulu kan gelap kan. Jadinya untuk saya makan tu, saya tak boleh ada lampu langsung sebab tak lampu silau, saya memang tak nampak. Jadinya macam tu. Dan perjalanan semasa sekolah, orang kata pelajar-pelajar ni dia punya awareness tentang OKU ni orang kata sangatlah rendah. Sama ada di peringkat sekolah rendah ataupun peringkat sekolah menengah. Tapi Alhamdulillah saya dapat kawan yang memahami lah, yang mana tak adalah orang kata yang selalu mempermainkan kekurangan saya kan. Okay, itu adalah serba sedikit lah tentang orang kata macam mana saya boleh memegang title seorang orang kelainan upaya. Jadinya selepas tu Alhamdulillah perjalanan saya lebih kurang dengan Anis. Kalau ikutkan saya pun ni walaupun kita orang sebenarnya satu kesatuan, tapi sekarang baru saya tahu tentang perjalanan pendidikan Anis. Jadinya macam saya PMR Alhamdulillah. Okay, terima kasih, saya lupa pula saya reset. Okay, kalau kita ikutkan flow pendidikan yang saya telah lalui sepanjang 23 tahun ini, seperti biasa saya hanya pelajar biasa di peringkat awal. Jadinya pelajar untuk UPSR saya hanyalah 1A 4B, PMR saya
adalah sedikit orang kata membuat lonjakan sarjana lah kalau diikutkan, sebab semasa PMR percubaan hanyalah 1A, tetapi apabila diberi dorongan, sokongan dan orang kata latih tubi daripada ibu bapa saya, alhamdulillah saya berjaya lah mendapat keputusan 6A 2B. Kalau tuan-tuan tengok kenapa saya letak 2A je untuk SPM, sebab saya memang pelajar biasa. Untuk SPM saya memang tak saya ambil 10 subjek. Saya merupakan pelajar aliran sains, tulen campur akaun. Saya ambil semua. Saya ambil 10 lah. Jadinya kenapa saya tulis statekan 2A je? Sebab saya kalau ada baki 8 tu, tuan-tuan bahagi sendirilah sampailah E. Gitu. Sebab saya kutip satu, mesti adalah setiap grade tu saya ambil. Jadinya di situ untuk pengetahuan penonton, untuk pesan saya yang 2A ni adalah bahasa je. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadinya dengan benda tu saya memberanikan diri lah sebenarnya. Untuk isi UPU tu saya isi UPSI bahasa Inggeris. Kiranya macam diploma bahasa Inggeris lah. Kalau kita dapat lihat dalam ahli jawatankuasa ni saudara Syafiq kan. Sebenarnya saudara Syafiq ni sebenarnya junior saya semasa diploma. Tapi sekarang dia dah masa degree ni dah jadi senior kepada saya. Dia punya langkah tu lagi hebat lah. Jadi okey, yang tu adalah sedikit semasa diploma. Diploma memang saya cakap terus terang, kalau kawan-kawan diploma saya yang ada, diorang faham. Saya ni pergi kelas, balik, kalau nak pergi kafe, makan, tidur. Sebab waktu diploma ni adalah waktu di mana saya kata saya main-main. Tapi saya tak tinggalkan akademik saya. Saya pergi berjalan, saya pergi jalan. Saya kiranya setiap minggu, bayangkan waktu exam, esok tu exam, hari ni boleh keluar jalan-jalan lagi. Pergi rawang, apa semua. Tapi alhamdulillah lah, result untuk diploma membanggakan jugalah. Jadinya selepas diploma saya rehat 1 tahun kerana untuk menunggu laluan degree ni dibuka, kerana tesis sebelum ini hanya dibuka pada akademik utama iaitu bulan September saja. Jadinya ambil muat apa semua, alhamdulillah pada 2018 saya diterima untuk menjadi semula pelajar ibu kandung Sulung Budiman. Jadi dekat degree ni lah saya tiba-tiba macam mendapat hidayah lah. Macam sampai bila nak jadi mahasiswa 3K ni, sampai bila kita nak balik kelas, tidur kan, tengok movie, tengok anime kan, macam tu. So pemikiran saya dah berubah waktu tu. Saya nak orang kata menjadi mahasiswa aktif. Tapi sebelum saya jadi mahasiswa aktif ni, saya terfikir juga, dengan kekurangan saya ni boleh ke saya aktif? Macam tu kan. Kalau ikut kan orang kata tak payahlah kata ni sebab awak ni macam-macam. Tapi tak, saya tekadkan diri, saya tengok langkah. Jadinya saya mula mengorak langkah. Jadi mengorak langkah ni macam mana? First kali bila saya sampai, saya masuk je sebagai pelajar. Waktu orientasi lagi, pihak kebajikan ada menawarkan saya untuk pergi mewakili UPSI untuk satu convention kepimpinan mahasiswa kurang upaya, iaitu Sedadik di Johor. Jadi saya ambil peluang tu sebagai batu loncatan lah untuk mulakan langkah, dan alhamdulillah di situ saya kenal beberapa rakan saya, beberapa sahabat saya waktu tu. Jadinya balik di situ ada pula saya ternampak di page JHEPA yang mana mencari pelajar-pelajar yang ingin menimba pengalaman baru dalam rakan suara kenal. Rakan suara kenal ni adalah macam mana kita nak cakap, pelajar yang menjadi ahli jawatankuasa menyambut kedatangan pelajar baru. Jadi saya memberanikan diri datang interview, dan alhamdulillah dipermudahkan dan saya dapat. Daripada situlah saya boleh katakan, daripada situlah saya mengorak langkah saya dan mula dikenalilah. Mula dikenali. Jadinya bila mula dikenali ni, dan juga
masa tu saudara Muhammad Syafiq, rakan saya tu dalam Badan Kepimpinan Pelajar, itu dalam Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2018 dan 2019. Jadinya diorang pun buka juga untuk mencari rakan exco. Jadi saya nampak peluang ni, saya ambil, saya di interview, dapatlah jadi rakan exco perhubungan awan antarabangsa. Daripada dua benda ni lah saya boleh simpul, saya boleh cakap kata benda ni dia memberi impak yang sangat besar kepada hidup saya, yang mana saya mula diberi peluang dan ruang untuk menunjukkan kepimpinan saya. Seperti yang kita tengok, Anis adalah ke arah bisnes dan saya adalah lebih kepada bahagian kepimpinan. Okey, jadinya selepas tu banyaklah program yang saya join. Kalau ikutkan daripada peringkat kelab, saya juga merupakan yang semasa Anis menjadi presiden, saya merupakan setiausaha kepada kelab. Dan juga saya bila jadi rakan MPP ni juga banyak program yang ditawarkan, macam kalau ada macam ucapan visitor, sambutan Hari Guru, Sukan Anak Negeri. So saya diberi peluang dan ruang lah dekat situ untuk join dan melibatkan diri. Jadi ramai yang tanya, macam mana Akid nak dapatkan confident tu? Confident ni sebenarnya kita perlu ada beberapa langkah lah orang kata nak fikir. Satu, kita jangan fikir apa orang cakap, dan seterusnya kita kata kita ni nak belajar, niatkan benda ni kita nak masuk, bukannya untuk cari satu orang kata kemasyhuran. Tak, jangan. Sebab niat utama kita adalah untuk menimba ilmu. Di samping kita macam saya, di samping saya menjalankan tugas hakiki saya sebagai seorang pelajar, saya juga saya juga menuntut ilmu dalam bidang kepimpinan ni lah. Macam join program semua ni, itu adalah satu ilmu. Setiap kali program saya belajar benda baru. Jadinya untuk mendapatkan confident ni sebenarnya kita kena, yang first kali kita mestilah apa-apa sekali yang kita mulakan, kita mesti mendapat restu daripada ibu bapa lah. Jadi alhamdulillah mak ayah saya seorang yang supportif, yang mana apa saja yang saya nak cuba, diorang akan support. Alhamdulillah jugalah. Dan saya boleh katakan jika tanpa doa mereka, saya tak akan berada di mana saya berada sekarang. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada mak ayah saya kerana sentiasa menyokong saya. Jadi kita kalau berani mencuba saja, tak akan berjaya. Kerana bila kita berani mencuba, kita harus berani juga mencuba sesuatu yang baru. Kita jangan berani mencuba perkara yang sama. Contohnya macam kalau dalam program ni kita jadi unit jamuan, mungkin program yang persatuan lain anjurkan, kita ambil pula bahagian protokol. Jadi dua skop yang berbeza ni kita akan dapat bila kita cuba dan kita beranikan diri untuk dalam AJK tersebut, kita akan mendapatkan perspektif yang luas. Jadi jika makin banyak kita join, makin banyaklah kita punya perspektif ataupun sudut pandang yang berbeza. Jadinya bila orang kata, Akid, kau ni join program dah banyak, mesti kau tahu banyak benda kan? Tak. Apa yang saya belajar, makin banyak kita join program, makin banyak jugalah kita tak tahu. Jadi semakin banyaklah kita nak mencari ilmu. Jadi di situ confident kita, kalau macam kita takut nak bergerak seorang kan, okay, jangan risau, kerana kita kalau dah tak bergerak seorang, kita bergerak dengan orang-orang yang ada aura positif ataupun aura seorang yang berjaya. Daripada situ kita ambil aura, kita ambil semangat dia untuk kita berjaya bersama. Dan kita kena ingat apa yang contoh ilmu, contoh macam join program, orang yang lebih berpengalaman dalam program tersebut turunkan ilmu kepada kita. Kita jangan sombong. Jadi selepas apa yang saya dapat sekarang ini adalah ilmu-ilmu daripada orang yang lebih berpengalaman dalam program yang saya join. Jadi ni apa pula yang saya nak buat? Okey, jadi untuk kita boleh macam saya dah niatkan setiap apa yang saya dapat sekarang. Kalau ada anak-anak buah yang join program tersebut kan, macam saya jadi ketua untuk unit, okey, saya turunkan kepada diorang supaya knowledge kita ni sama. Saya tak naklah, saya bukanlah seorang yang macam
okay, aku ada ilmu tu, aku seorang je. So, engkau tak ada, kau memang kat bawah, aku kat atas. Tak, bukan. Bagi saya seorang yang nak berjaya bersama. Saya macam berjaya seorang diri ini bukan satu kepuasan kepada saya. Saya lebih seronok dan rasa lebih, orang kata, nak join program lagi apabila ada sahabat-sahabat saya yang mana berjaya bersama-sama, bergerak bersama. Itu adalah salah satu kepuasan lah. Jadi untuk itulah saya sentiasa turunkan orang kata apa yang saya tahu. Kiranya saya tak akan langsung simpan ilmu yang saya tahu. Kalau ada 2-3 orang, mesti diorang juga tahu. Jadinya level of knowledge tu akan samalah. Jadi kita sama-sama berjaya. Jadi seterusnya adalah macam mana kita nak dapatkan confidence kita. Kita kena sentiasa yakin ataupun sentiasa berfikiran positif walau apa pun yang terjadi. Sebagai kita, macam saya sebagai yang beragama Islam, kena yakin Allah dah kata, aku tak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan hambaku. Jadinya Allah dah tahu kita mampu untuk harungi ataupun lepasi cabaran ataupun dugaan yang Allah telah berikan. Sama juga macam saya. Allah bagi ujian saya OKU, penglihatan sebelah kanan. Kalau pengetahuan anda, memang belah kanan ni memang tak nampak. Cuma saya boleh bertukar jadi saringan je kejap-kejap kan. Gitu. Okey, jadinya kenapa Allah pilih aku? Pasti ada sebabnya. Cumanya bila kita nak tahu sebab tu, terpulang kepada diri kita. Kita nak mencari tu sama ada kalau kita jumpa cepat ataupun lambat, tapi nanti pasti akan jumpa. Jadi kalau anda sekarang ni yang mana menghadapi masalah, saya tahu sekarang waktu kritikal kan, kritikal nak hantar assignment, nak ada yang berprogram lagi semua kan. Jadinya anda, kita kata jangan terlalu bimbang kerana sentiasa berfikiran positif. Sebab kalau kita dah terlampau bimbang, kita punya mindset ni dia akan jadi lagi negatif, dan efek dia bila mindset dah negatif, dia akan turun ke hati perasaan kita. Jadi kita jadi tak selesa. Jadi bila kita berfikiran positif, contohnya banyak assignment nak kena submit, okay, kita siapkan satu-satu. InsyaAllah by deadline tu kita akan siap. Jadi cakap boleh ni, aku boleh. Jadi listkan supaya kita nampak. So positif ni sebenarnya memberi kesan yang sangat besar kepada confidence kita. Bayangkan kalau kita nak pergi, contoh nak memandu daripada Johor sampai ke Perlis, satu perjalanan yang jauh. Jadi macam, aku tak boleh ni. Contoh kan kalau kita dah seorang kan, tak boleh ni. Mindset tu dah letakkan kata tak boleh. Sampai je dekat Perak, confirm. Akan cakap, tak boleh lah, sampai sini je lah. Cuba kita kata, boleh ni. Boleh, aku boleh ni. Setakat drive daripada Johor sampai ke Perlis, boleh. Aku akan berhenti dekat sini, so perjalanan tu takkan terasa panjang. Bila macam tu, masa driving tu kita automatik hati kita akan jadi rasa senang. Itu adalah kunci seterusnya, iaitu sentiasa berfikiran positif. Jadi untuk confident ni, seterusnya untuk macam mana kita nak boost lagi kita punya confident. Boost kita punya confident ni adalah dengan sikap rendah diri. Kalau anda, macam saya lah, saya suka orang yang merendah diri, yang suka berkawan tanpa mengira pangkat. Macam tu. Sebab kalau anda macam sombong, belagak dengan jawatan yang anda ada, benda tu tak akan ke mana. Orang tak suka anda, bila orang tak suka anda, dia automatik tak berkawan dengan anda, dan seterusnya anda akan tertanya-tanya, kenapa tak ada orang nak kawan aku? So bila tak ada tu, mulalah negative mind tu datang kepada anda. Jadi bila datang tu, automatically keyakinan anda, confident anda akan rendah. Jadinya dengan sikap rendah diri ni, anda berkawanlah dengan semua orang. Tak rugi pun. Berkawanlah dengan golongan-golongan OKU, berkawanlah dengan golongan-golongan hebat, tak ada masalah. Kalau kita tengok, kalau berkawan dengan golongan OKU ni macam autism, yang cinder down ni, anda akan dapat satu perasaan yang ketenangan dia tu lain tau. Walaupun diorang ni cinder down, tapi diorang punya macam mana keceriaan diorang, cara diorang datang sambut kita tu, dia macam satu positive vibe yang mana orang kata cukup untuk kita kata boleh untuk berkawan macam kawan biasa. Macam tu. So dia macam boost untuk yang automatically kita akan muka minda kita. Kita jangan hadkan
kita punya limit berkawan. Macam okay tak ada, aku tak nak dia ni. Ini cacat OKU, tak nak kawan, nanti kawan aku yang lain tak nak kawan aku. Tak. Sekarang ni adalah kekurangan ni bukanlah satu halangan untuk anda gunakan sebagai alasan. Itu dia. Kerana apa, kekurangan kami ini bagi diri kami bukanlah satu kekurangan. Kerana ini adalah satu kelainan di mana kami masih, contoh macam Anis, saya ambil contoh. Anis still ada kaki. Dia bukannya tak ada kaki. Dia ada kaki. So itu bukanlah kekurangan. Itu adalah kelainan. Yang mana kalau setiap orang biasa, dia boleh berjalan. Macam Anis, dia tak boleh jalan. Itu adalah kelainan. Yang mana kami sangat-sangat cuba ubah mindset orang-orang biasa ini, yang mana kami bukanlah orang kekurangan. Kami orang kelainan. Sebab itu sekarang ini kalau apabila anda pergi ke mana-mana majlis, perkataan orang kurang upaya itu tidak lagi digunakan. Ia telah ditukar menjadi orang kelainan upaya. Sebabnya itu adalah bukan kekurangan kami, tapi itu adalah kelainan kami. We are different but we are same. Ya, power sekali. Okay. So saya ada berapa minit gini? Okay, alright. Saya ada sedikit saja masa lagi. Jadinya macam saya cakapkan tadi, kejayaan itu akan lebih manis jika kita capai bersama. Itu yang saya sedang rasakan sekarang, yang mana saya setiap kali berprogram, saya mempunyai saya punya sahabat-sahabat saya yang mana kita berjaya bersama daripada tak ada apa hinggalah sekarang, yang mana kita boleh lihatlah alhamdulillah dengan orang kata bila berprogram ni kita ada orang yang kita kenal ni, keyakinan kita sangat tinggi. Saya cakapkan, keyakinan saya bila join program, bila saya tahu kawan-kawan saya ada ni, saya tak ada sanksi apa, saya akan kata ya. Macam untuk menjadi panel ni, saya nampak ada sahabat saya Syafiq ada, so jadi maknanya ia adalah macam okey, tak ada masalah. Sebab saya tahu, bila ada Syafiq, kepimpinan-kepimpinan yang lain pastinya mantap. Macam jadi benda tu apa yang saya fikirkan tidak meleset apabila saya tengok persediaan dia orang untuk untuk mengadakan live pada hari ini, menjemput panel-panel dengan dia orang punya rehearsal 2-3 kali, macam mana perbincangan secara bersama, sangat mantap. So jadi maknanya apa yang saya fikirkan tu benar, gitu. Jadinya untuk saya simpulkan sebab tak banyak masa lagi. Jadi apa yang saya nak simpulkan, keyakinan ni macam Anis cakap, ia perlu dibina daripada masa ke semasa. Yang mana kalau kita rasa kita tak confident untuk bercakap di halayak ramai seramai 1,000 orang, cuba dulu bercakap dalam kumpulan. Ataupun anda boleh mula dulu dengan pada bercakap dengan cermin. Lepas tu anda dah yakin, percakapan anda pun dah petah apa semua, keyakinan anda pun dah dinaikkan, macam bertambah, anda boleh kembangkan menjadi satu kelompok, iaitu dah 5-6 orang. Bila dah jadi satu kelompok tersebut, dia akan tambahkan. Dia step by step, yang mana benda tu akan membawa kepada hasil dan yang positif. Sikit. Maknanya macam hari ni, saya baru first time ni jadi panel, jadi dia macam gugup kan, macam tu. Tapi saya cuba dan macam ni dengan audience yang kita tak nampak, boleh juga kita cuba audience yang tak nampak. Nanti apabila pandemik dah habis, kita boleh cuba juga untuk naikkan lagi kita punya boost confidence dengan bercakap dengan dalam satu program yang orang ramai. Jadinya keyakinan itu, saya percaya setiap orang dia ada keyakinan. Jika anda sedang lihat, keyakinan dalam diri anda tu ada. Cumanya anda kena keluarkan, pamerkan dan tunjukkan kepada semua bahawa keyakinan ada pada diri anda. Jangan biarkan orang kata anda ini seorang yang teruk. Jangan sesekali biarkan diri anda direndahkan. Kerana apa? Kerana anda, setiap orang mempunyai nilai diri yang sangat tinggi. Itu macam mana nilai itu jatuh? Nilai itu akan jatuh dengan kebenaran anda. Jika anda tak benarkan, anda kata tak, aku bukan macam ni. Jika aku macam ni dan macam ni, bukan seperti yang kau katakan. Anda tak benarkan diorang rendahkan diri anda. So nilai diri anda adalah tinggi disebabkan dengan keyakinan dan keyakinan yang ada pada diri anda. Jadi kalau ada yang cakap kata saya tak ada keyakinan diri lah. Tak, sebenarnya anda ada keyakinan diri. Cumanya anda kena pamerkan. Macam mana nak pamerkan? Keluarkan. Macam mana nak keluarkan? Beranikan diri anda.
bercakap je dengan keyakinan diri anda. Okay, ni adalah sebenarnya untuk profil pelajar ni baru je dikeluarkan. Alhamdulillah saya sekarang adalah yang dipertua majlis pula yang dipertua Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah, dan juga saya sekarang merupakan saya juga bersama rakan tengah menguruskan perjalanan pilihan raya UPSI. Doakanlah kami. Jadinya itu saja kejayaan saya kalau diikutkan tidaklah sehebat mana daripada orang-orang lain. Saya hanyalah insan biasa yang mana masih mencari pengalaman. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian saya. Saya minta maaf jika ada kekurangan daripada diri saya, kesalahan percakapan semasa saya memberikan ataupun bercakap. Jadi insyaAllah kalau apa-apa ingin bertanyakan, boleh je terus ke FB saya Muhammad Nur Akid ataupun IG saya Akid97 untuk bertanyakan sebarang soalan, ataupun boleh tanya juga kat FB ni kerana ada jatuh kuasa yang sedang menanti soalan daripada penonton-penonton. Begitu. Jadi saya sudahi saya punya bahagian dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Saudari Akid. Hebat sekali dua figura panel jemputan kita pada hari ini. Pastinya banyak input dan perkongsian yang menarik yang boleh dijadikan amalan buat kita. Kini tibalah masa untuk sesi soal jawab. Para peserta boleh mengajukan sebarang soalan pada ruangan chat untuk sebarang pertanyaan. Baiklah, Saudari Anis, di sini ada satu soalan daripada Google Form. Soalan yang pertama, macam mana saudari membina keyakinan diri saudari? Saudari memang seorang yang kuat. Saya pernah banyak kali tersempat dengan saudari di kolej-kolej kediaman dan di blok-blok kelas. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Maafkan saya tadi mungkin terlalu cepat, mungkin ada yang tak dapat tangkap. So kita tengah kejar masa kan. Okey, soalan tadi macam mana saya bina keyakinan diri. Okey, yang pertama saya cakap daripada tadi saya simpulkan daripada saya punya talk tadi, iaitu macam mana saya punya diri ialah yang pertama kita mesti ada niat. Okey, niat yang paling utama, niat kita. Innamal a'malu binniyat. Okey, itu adalah niat yang pertama. So ada niat, bila kita ada niat, mesti kita ada impian kita. Jadi impian kita, apa impian kita? Macam impian saya ingin menjadi seorang psikologis yang berjaya. InsyaAllah saya nak sambung master saya. So itu kena tulis. Kalau boleh kita tulis dalam buku kita. So kita tulis itu adalah impian. Kalau tak tulis itu hanyalah mimpi. Okey. Jadi saya yang pertama ialah niat, yang kedua ialah saya membawa harapan ibu dan ayah saya. Ya, sebab saya memang impian setiap orang anak ialah membawa harapan ibu dan ayah, nak suruh ibu ayah kita nak tengok kita ni lebih berjaya. Dan kalau impian saya nak bantu ibu ayah saya, ya. Sebab tanpa mereka saya tak dapat berdiri di sini, saya tak dapat even di depan khalayak ramai pun, di depan anda semua pun saya tak dapat di depan ni, kerana disebabkan dia punya ibu ayah saya punya sokongan, ibu ayah saya punya ibu ayah saya lah kaki saya sebenarnya. Ya, jadi yang tu yang kedua. Yang ketiga ialah disebabkan saya rasa saya ingin contribute. Saya rasa saya nak contribute pada orang ramai, saya nak bagi value pada orang ramai. Mungkin saya membawa diri saya, mungkin ada yang mereka yang nampak saya, mungkin dia kata, Anis ni okey lah, okey macam ni lah. Alhamdulillah, saya suka bila orang nampak saya, mereka terasa inspirasi. Terinspirasi dengan apa yang saya buat, apa yang saya buat tiap-tiap hari, pergi kelas ke apa semua. Saya harap dapat ramai lagi menyeru OKU di luar sana maupun yang bukan OKU supaya sentiasa semangat nak cari ilmu ni. Kita nak impian kita tu tercapai. Dan saya rasa itu saja macam mana saya bina keyakinan secara ringkas. Terima kasih.
Baiklah, tentang perkongsian daripada Anis tadi. Okay, seterusnya kita bertanyakan soalan kepada saudara Akid pula ya. Siapakah faktor untuk anda menjadi seorang yang tabah, kuat dan cekal? Bismillah. Jadi faktornya sudah semestinya lah kedua orang tua saya, yang mana jika dia orang lah yang mana seperti mak saya yang melahirkan saya. Jadi dari situ orang kata kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah buat selama-lamanya. Jadi orang kata dia orang ni ada semasa saya sakit lah kiranya, daripada saya Steven Johnson syndrome, yang mana mak ayah saya bergila-gila jaga saya di hospital selama sebulan. Selepas tu semasa saya sakit mata, saya dibawa untuk mendapatkan rawatan pakar di klinik ataupun hospital mata di Kuala Lumpur, yang mana setiap kali perjalanan menelan belanja dalam 1,000 hingga 2,000, yang mana setiap minggu dalam masa 3 bulan, yang mana saya nampak kesungguhan diorang untuk menjaga saya, yang mana kalau boleh nak saya seperti dahulu. Jadi inspirasi saya ataupun yang utama adalah mak ayah saya. Jadinya tanpa mereka, siapalah saya? Saya berada di sini juga dengan doa dan berkat mereka. Itu macam tu lah. Itu adalah yang paling utama lah daripada saya. Betul tu apa kata Akid, kasih ibu membawa ke syurga kasih ayah selama-lamanya. Seterusnya soalan untuk Anis. Bagaimanakah untuk meningkatkan keyakinan diri selepas memperoleh kecaman daripada rakan-rakan disebabkan kesilapan? Terima kasih. Macam mana kita nak hadapi kecaman kan? Ya. Macam mana kita nak hadapi kecaman sebenarnya? Kecaman ni adalah satu yang kata mesti. Must, it's a must. Sebab apa saya kata mesti? Sebabnya kiranya kita tak ada kecaman, kita tak boleh kata sampai ke tahap yang lebih tinggi. Sebenarnya kecaman ni membawa kita ke peringkat yang lebih tinggi, confident. Kita nak ada confident tu, kita twist. Kita macam mana kita nak hadapi kecaman tu, kita twist kita punya mindset. Sebab apa kita kena twist? Sebabnya mindset ni bila kita fikir benda yang positif, dia akan membawa kita ke arah yang lebih positif. Misalnya contohnya kalau positif, kau ni tak boleh lah. Kita akan buktikan yang kita boleh. So bila kita buktikan yang kita boleh, itu bukankah tidak membawa kita kepada tempat yang positif, kepada keadaan yang positif, ya kan? Jadi sebab itulah macam mana kita nak hadapi kecaman ialah dengan twist kita punya mindset. Mindset, aku nak berjaya, aku nak buktikan pada dia. Macam tadi saya bagi contoh cerita ada yang doktor ni dia rendahkan semangat saya, tapi saya nak berterima kasih kepada dia sebab tanpa dia punya kecaman tu saya tak boleh sampai ke sini. Mungkin saya lebih, saya tak tahu di mana saya masa tu. Dan sebabkan kata-kata dia, saya mampu untuk, alhamdulillah sampai hari ni saya dapat mampu untuk membina confidence lebih, dengan confidence lebih, confidence yang orang kata yang alhamdulillah lah setakat ni. InsyaAllah saya rasa yang tu boleh boleh membantu, harap membantu lah dengan jawapan tu. Soalan seterusnya untuk Anis. Apa perkara yang anda lakukan untuk mengatasi sifat malas atau procrastination? Untuk menghadapi hadapi sikap malas, semua orang ada sikap malas. Ya, tak nafikan saya pun ada sikap malas tu. Biasalah, setiap orang kadang-kadang kita nak atasi sikap malas kita tu, kita kena, yang pertama yang itulah yang macam saya sedia cakap, niat. Sebenarnya yang niat ni membawa kita ada orang kata big why. Big why ni apa? Big why ni apa impian kita? Apa yang kita nak? Siapa yang mendorong kita? Kena ingat balik bila malas datang, bila ada procrastination ke apa, ada benda tu semuanya sama, sifat yang sama. Kita ingat impian kita. Siapa yang kita nak jadi?
Okay, kita detect, aku ni minat apa sebenarnya? Apa yang aku nak capai selepas pada ni? Okay, and then kita mulalah buat tindakan. Kita buat tindakan, tulis apa yang kita nak capai. Okay, kalau katalah sekarang kan, kalau kita diberi masa selama 5 minit untuk kita menulis impian kita. Hanyalah saya tak minta banyak, hanya 20 impian kita. Boleh kita tulis 20? Saya rasa lambat nak tulis. Kalau tengok orang lain, contohnya kalau kita nak tengok kelebihan diri kita kan. Kelebihan diri kita, kadang-kadang kita mengambil masa lama untuk menulis kelebihan diri kita. Kita lebih nampak orang lain, kurangan orang lain, kelebihan orang lain. Kita tak nampak diri kita. Jadi kita kena tulis dulu apa potensi kita, apa impian kita. InsyaAllah itu akan mengatasi sifat rasa malas kita. InsyaAllah semoga membantu. Okey, baiklah. Soalan yang terakhir untuk Anis. Bagaimanakah ingin memberi layanan terbaik kepada handicap person agar tidak terasa dirinya kecil dan rendah diri? Bagaimana Anis menghadapi orang-orang lah kalau rasa tak nak rasa rendah diri? Okay. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi orang ni, Anis masa tingkatan 1 rasanya, masa tu memang Anis sukar untuk keluar daripada rumah. Jadi pada waktu tu ayah Anis, ibu ayah Anis memang sentiasa lah kata jomlah keluar. Anis tak nak, Anis malu, takut dengan mata orang, takut orang tengok, takut orang judge, sebab kita takut dengan orang punya judgmental. So bila dengan kita dah set dalam kepala kita, ni orang kata mental block. Mental block sebab kita takut orang tengok kita. Kita takut orang judge kita. Kenapa dia ni? Kenapa nampak naik kursi roda? Kenapa accident ke? Biasa. Jadi saya tulis dengan mindset saya, tak apa. Diorang tengok sebab diorang ada mata. Jadi kalau kita tengok orang lain pun, kita juga tengok. Kan? Jadi benda tu orang kata normal. Kalau orang nak tengok, biasa. Okay, mungkin ada antara kita orang kata tak suka lah kalau ditengok-tengok ni, tak suka lah kan. Tapi benda tu orang kata kita kena tulis. Biasanya kalau Anis tengok tak nak bagi kita rendah diri ke apa, Anis tengok insyaAllah tak apa. Orang tengok aku, mana tahu dia orang ni tengah fikir bagi inspirasi pada orang ke. Mungkin disebabkan kita ada ni, mungkin ramai lagi yang kata dia pun semangat pergi kelas. Aku tak bersemangat pergi kelas. Nampak tak benda tu? So bila orang tengok kita semangat, okay, akan berjangkit. Dia positivity ni dia boleh berjangkit daripada seorang ni. Tapi negativity pun dia jangkit juga. Tapi kalau boleh kita atas kita sendirilah. Kita punya diri kita sendiri yang nak pilih yang mana. Biasanya kita set kita punya mind, kita ambil yang positif. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Harap dapat membantu. Alhamdulillah, terima kasih saudari Anis dalam perkongsian tadi. Seterusnya kita beralih kepada saudara Akid. Akid, bagaimanakah untuk meningkatkan rasa confident level dalam diri Akid? Okey, jadinya untuk bismillah. Untuk macam saya, untuk tingkatkan diri level confident dalam diri saya, jadinya untuk setiap peluang yang diberikan, macam diberi peluang untuk join sesuatu program, saya akan berikan yang terbaik dengan sepenuh hati. Daripada situ saya akan mendapat satu keyakinan dan kepuasan yang mana orang kata apabila saya dah buat yang terbaik, insya-Allah dengan niat yang betul, orang akan nampak. Jadinya confidence saya bertambah daripada situ. Maknanya saya tingkatkan macam program ni saya berikan yang terbaik, jadi keyakinan tu akan dibawa ke program seterusnya. Jadi macam mana saya nak tahu saya confident adalah macam saya dapat join program yang seterusnya. Macam ada juga program-program yang lain. Jadi maknanya apa yang saya berikan terbaik, dan bila join banyak-banyak program ni, keyakinan diri dalam diri saya akan makin bertambah. Maknanya orang tahu yang saya ni boleh buat kerja walaupun saya seorang yang OKU. Macam tu. Sekian.
Terima kasih Akid. Akid, soalan yang terakhir. Bagi pandangan Akid, apakah inisiatif terbaik bagi pihak majikan bagi mencadangkan anda dalam menyediakan platform pekerjaan yang mesra OKU? Okey, jadinya apa inisiatif terbaik? Jadinya seperti melihat majikan seharusnya melihat kepada kelainan yang ada pada seseorang OKU itu, dan daripada situlah beliau ataupun pihak majikan boleh mengenal pasti inisiatif ataupun platform yang sesuai. Jadi macam saya ambil contoh kepada macam saya lah, macam saya dan Anis. Saya seorang yang orang kata pengguna sepenuhnya mata kiri. Jadinya pihak majikan seharusnya pasti tahu yang kekurangan saya adalah saya hanya menggunakan sebelah mata. Jadi untuk beliau lihat, okey, tengok, okey, kalau kau tengok belah sini, okey, sekarang kau tengok belah sini pula. Sedangkan saya hanya boleh menggunakan satu mata, menggunakan satu waktu sahaja. Jadi platform macam Anis berkerusi roda. Jadi apa inisiatif yang pihak majikan boleh sediakan? Mungkin dekat bangunan tersebut menyediakan lift yang mesra OKU, dan sebelum nak naik lift tu daripada luar tu sediakan tempat ataupun laluan berkerusi roda. Jadi yang saya cakap lah, untuk inisiatif ni adalah daripada pihak majikan sendiri perlu melihat dahulu apa kelainan yang ada pada sesuatu ataupun seseorang OKU tersebut. Jadi macam kalau dia dah menyediakan prasarana OKU, tetapi OKU tersebut adalah OKU orang kata macam saya mata, jadi keperluan tersebut tak memenuhi keperluan saya. Macam kalau disediakan laluan berkursi roda, jadi saya boleh jalan, jadi infrastruktur tu ataupun prasarana tersebut tidak sesuai dengan saya, dia lebih sesuai kepada Anis. Jadi kesimpulan yang tu adalah melihat yang utamanya adalah pihak majikan seharusnya melihat kelainan, apakah kelainan yang ada pada OKU tersebut, dan barulah inisiatif itu dapat dilihat dengan jelas. Dan kalau boleh saya nak jawab sedikitlah persoalan yang ditanya kepada Anis tadi, macam mana ataupun the best way to treat ataupun layan orang kelainan upaya ni. Jadi sebenarnya macam kami, okey, terima kasih. Jadi seperti kami ni, orang kelainan upaya ni tak perlu pun nak rasa kesian kepada kami. Layan kami macam mana anda layan rakan-rakan anda yang normal yang lain. Itu adalah layanan yang baik yang setiap orang kelainan upaya mahukan. Yang mana tidak langsung menganggap kelainan kami ini perlu dikesiankan, perlu disimpatikan. Tak just layan macam mana anda layan kaum biasa anda. Itu adalah layanan yang terbaik. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih saudari Anis dan saudara Akid. Baiklah, saya kira setakat ini soalan yang kami dapat dari Google Form. Terima kasih kepada saudari Anis dan saudari Akid. Sangat panjang lebar perkongsian jawapan yang diberikan. Semoga semuanya memberikan manfaat. Sebelum kita mengakhiri program ini, marilah sama-sama kita menyaksikan sebuah video penutup yang telah kami hasilkan. Video ini ialah video ucapan Masyarakat Sempena Hari OKU Sedunia di Malaysia. Okey, saya nak ucapkan selamat Hari OKU Sedunia. Jangan bezakan diri anda dengan orang lain kerana setiap orang mempunyai kekurangan tersendiri. Cuma bezanya nampak dengan tak nampak. Sentiasalah berfikiran positif kerana bila kita fikir positif maka akan jadilah yang positif. Sentiasa bersemangat dan terus berusaha. Jangan putus asa untuk terus melangkah ke depan. Bye. Kepada golongan OKU yang berada di luar sana, jangan sedih dan jangan berputus asa dalam mengharungi kehidupan anda. Kerana kami bersama anda. You are not alone.
Tiada siapa yang bersalah sekiranya sesuatu berlaku di luar jangkaan kita. Oleh itu, jangan rasa bersalah dan jangan menyalahkan diri sendiri kerana semua ini berlaku kerana ketentuan ilahi dan anda mampu menghadapi cabaran dunia. Kami mengucapkan selamat menyambut Hari OKU sedunia. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari OKU tahun 2020. Have confidence in you and everything you do. Hai, okey. Hai semua. Baiklah, saya pun dah berpeluh-peluh dah ni. Biasalah bila badan besar ni kan nak terhad sikit nak buat kerja, nak bercangkum ni pun lenguh kaki saya. Baik, kepada anda semua golongan di luar sana, saya percaya walau bagaimanapun situasi anda, bagaimanapun keadaan anda, masih ada banyak perkara-perkara yang mampu untuk anda lakukan. Jadi di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari OKU sedunia dan saya doakan agar semua yang anda mengharapkan menjadi kenyataan pada satu hari nanti. Bye-bye. Penyampaian itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai ke pelabuhan. Umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini diadakan di atas talian. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya penyampaian itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai ke pelabuhan. Umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini diadakan di atas talian. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan kelemahan itu datang dari pihak kami sendiri. Saya sudahi majlis ini hari ini dengan ucapan ribuan terima kasih dan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang join program hari ini. Maaf atas kesilapan teknikal yang berlaku hari ini. Minta maaf ya.